Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu Agenda Awani Asia memberi tumpuan kepada pembangunan dan juga kebangkitan negara-negara di peringkat Asia dan juga peringkat serantau ini. Minggu ini kita memberi fokus kepada apa yang disebut tentang Hari Hak Pengguna Sedunia yang sudah tentunya disambut pada 15 Mac setiap tahun, dan untuk tahun ini sudah tentu temanya adalah berkaitan dengan menangani pencemaran plastik, dan ia adalah sambutan diangkat di peringkat secara global yang diraihkan dalam mana melihat kepada pergerakan pengguna di seluruh negara bagi memberi kesedaran khususnya berkaitan dengan isu yang cukup penting, iaitu isu berkaitan dengan kepenggunaan di seluruh dunia. Tetapi dalam waktu ini kita ingin melihat kepada isu-isu berkaitan dengan kepenggunaan, berhemah dan juga amalan, dan juga bagaimana pengguna tahu hak-hak yang perlu mereka, yang melindungi mereka secara keseluruhannya. Ini berdasarkan ada juga berdasarkan kajian dan juga laporan yang ingin saya kongsikan pada waktu ini. Kalau diikutkan kajian World Wide Fund for Nature WWF pada tahun 2019, dan Malaysia antara negara yang tertinggi menggunakan plastik, iaitu kira-kira 16.78 kilogram per individu berbanding dengan negara-negara lain seperti China, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam misalnya. Malah dalam laporan lain turut menyasarkan dan juga melaporkan Malaysia berada di kedudukan ke-8 antara 10 negara di dunia ini yang mana melihat kepada berdepan dengan masalah sampah plastik yang tidak terurus. Jadi untuk bercakap perkara ini, pada malam ini kita bersama dengan Muhammad Azmi Abdul Hamid. Encik Muhammad Azmi adalah pengerusi Majlis Penasihat Pengguna Negara, dan juga Profesor Dr. Laili Paim. Prof adalah Presiden Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia MACFI. Kalau boleh saya nak start dengan Cikgu Azmi dulu. Cikgu Azmi, kalau melihat kepada tema sambutan Hari Pengguna tahun ini lebih kepada melihat kepada menangani pencemaran plastik. Jadi sejauh mana tema ini boleh mendorong kepada usaha untuk melahirkan pengguna yang bijak, pengguna yang boleh disifatkan sebagai berdaya upaya dan juga mampu membuat pilihan dan juga tindakan terbaik serta menjadi pengguna yang peka terhadap kelestarian alam sekitar? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tema ini telah diangkat sebagai tema yang spesifik. Ya, kita selalunya tema itu agak umum. Tapi sekarang ini terus langsung kepada menangani pencemaran plastik. Artinya elemen atau item plastik itu diangkat. Dan saya kira relevannya sangat penting dan sangat perlu. Seperti yang tadi disebut, saudara menyebutkan bahawa kita antara negara yang sangat tinggi penggunaan barangan plastik, dan itu menunjukkan bahawa pencemaran daripada plastik itu juga sangat signifikan di Malaysia. Apa kaitannya hal ini dengan mendidik pengguna bijak, yang berdaya upaya dan mampu membuat pilihan dan tindakan terbaik ini? Ialah kesedaran salah satu daripada hak pengguna ini adalah untuk mendapat alam sekitar yang bersih. Ya, itu hak. Malangnya dalam setiap kali kita menuntut hak itu, kita juga tidak melaksanakan tanggungjawab kita untuk mengurangkan penggunaan plastik. Jadi kita hanya menuntut hak tapi tidak menunaikan tanggungjawab. Dengan itu saya kira bila kita angkat isu pencemaran plastik ini, itu bermakna kita juga nak menekankan nilai bahawa mereka semua bertanggungjawab untuk memastikan bahawa penggunaan plastik ini diminimalkan sehingga kita mencapai satu tahap yang sepatutnya sebagai negara membangun. Melahirkan pengguna bijak, artinya maklumat tentang bahayanya plastik, kesannya kepada alam. Ini akan terus patutnya relevan apabila Hari Pengguna Sedunia ini kita sambut pada tahun ini. Demikian juga empowerment atau mendaya upayakan pengguna supaya pengguna akan lebih tahu bahawa mereka seharusnya boleh membuat pilihan kepada bahan yang lain yang lebih degradable, dan juga mengambil tanggungjawab bahawa kita tidak mahu apa yang kita lakukan sekarang ini menjejaskan kelestarian alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Akibat daripada kecuaian kita ini, maka generasi akan datang akan merana kerana kecuaian kita. Jadi saya punya tanggapan terhadap bagaimana tema menangani pencemaran plastik ini boleh mendidik pengguna untuk menjadi pengguna lebih sedar dan pengguna lebih waspada. Itu sangat relevan, dan
saya kira mengambil topik plastik itu saja, itu pun juga sangat penting sebab istilah non-degradable, dia boleh bertahan sampai ratusan tahun dan dia boleh mencemarkan udara kalau dibakar dan menjadi racun kepada alam sekitar. Itu pendidikan itu sangat perlu, tetapi yang jauh lebih penting ialah industri plastik itu sendiri. Ya, industri plastik itu pun juga mempunyai lobbynya tersendiri kerana dia industri yang lumayan. Jadi ada sesuatu yang harus kita sedar bahawa kita berdepan dengan suatu industri yang besar yang sudah bertahun-tahun dan mereka telah meraih keuntungan lumayan dan mereka sudah tentu akan mencari jalan bagaimana produk itu masih boleh digunakan, tetapi dengan kesedaran dan tema ini industri kena berubah. Dan kita juga mesti melakukan sesuatu yang lebih daripada merayu mereka, tapi harus mewujudkan suatu peraturan yang tegas sehingga mereka akhirnya terpaksa phase out penggunaan plastik, pengeluaran plastik. Itu pandangan saya. Prof. Dr. Laili, kalau boleh saya nak tanyakan kepada Prof. Dr. Laili daripada jawapan dan juga perkongsian pandangan daripada Cikgu Azmi tadi, bagaimana Prof melihat kepada bila mana kita bercakap tentang tema untuk tahun ini menangani pencemaran plastik, kalau boleh saya nak kaitkan dengan kita melihat kepada pembangunan mampan atau pembangunan lestari dan ini juga terkait dengan SDG, Sustainable Development Goal atau matlamat pembangunan mampan. Kalau boleh dalam waktu ini, Prof mungkin boleh kongsikan, kita tahu dalam setahun, 2 tahun ini kita melalui fasa pandemik COVID-19 iaitu kita melihat bagaimana pandemik ini telah pun mengajar dan juga mendorong orang ramai khususnya pengguna untuk lebih mementingkan aspek kesihatan dan juga keselamatan, juga perlu memikirkan dan juga perlu memberi tumpuan kepada aspek alam sekitar secara keseluruhannya. Pada pandangan Prof bagaimana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bertanya, yang saya hormati Cikgu Azmi. Okey, tentang tema yang mengurangkan pencemaran alam sekitar penggunaan plastik ini, saya rasa dia satu tema yang saya setuju dengan Cikgu tadi. Dia satu tema yang agak spesifik tapi sangat penting disebabkan cabaran kita sekarang ini memang sedang berhadapan dengan masalah pencemaran, masalah pencemaran bahan buangan dan sebagainya. Dan plastik satu daripada ini yang sangat-sangat kita kata yang sangat-sangat sangat ketara disebabkan penggunaan plastik kita antara negara yang menggunakan plastik banyak menggunakan plastik. Dan untuk menangani perkara ini kita melihat kepada banyak pihak sebagaimana yang disebutkan tadi, pihak syarikat yang menggunakan plastik, pihak industri, kerajaan, dan yang penting yang kita tidak boleh tinggalkan adalah pengguna. Itu sendiri sangat penting. Jadi kalau melihat kepada tema ni, saya rasa dia sangat relevan, sangat sesuai walaupun dia spesifik kepada plastik disebabkan masalah yang ditimbulkan oleh bahan buangan plastik ini dan juga peranan pengguna yang boleh membantu dalam mengurangkan pencemaran plastik ini. Saya rasa tajuk tema ini sangat relevan. Apa yang saya nak bangkitkan di sini, kalau kita lihat sebagai pengguna, saya fokus pada pengguna, sampah ni, plastik ni dia tidak, macam kita kata, dia tidak berlaku, dia tidak akan terkumpul sampah sebab. Maksudnya sampah bahan buangan plastik ini dia adalah dari rentetan, bermula daripada kita punya penggunaan kita, dan penggunaan kita ni bermula daripada pembelian kita, kita beli barangan dan perkhidmatan. Sejauh mana kita sebagai pengguna sebenarnya kita melihat kesan daripada pembelian kita, kesan daripada pembuatan keputusan kita memilih barangan, membeli dan sebagainya. Adakah kita memikirkan tentang plastik itu ataupun kita tak fikir langsung? Kita beli sebab kita beli. Itu di masa kita mendapatkan barangan itu sendiri, sejauh mana kita pengguna melihat tentang plastik, penggunaan plastik. Itu sebelum kita dapat barangan itu, tapi bila kita menggunakan itu pun ada aspek-aspek penggunaan yang kita perlu lihat supaya akhirnya bahan buangan daripada yang kita telah gunakan itu tidak jadi bertimbun dan banyak. Jadi maksud saya, untuk kita menangani masalah pencemaran plastik ini, dia bermula daripada awal lagi. Daripada kita macam mana kita mendapatkan sesuatu produk itu dah menjurus kepada apa yang terhasil nanti, bahan buangan yang terhasil. Jadi itu antaranya lah, dan sangat penting saya rasa kepada pengguna sebab fokus kita sekarang kepada pengguna. Dan
Dan bila kita bercakap tentang pembangunan lestari yang berkaitan dengan ini, saya rasa pengguna memang memainkan peranan yang penting sebab dulu kita banyak fokus kepada pengeluaran sahaja. Kita menyalahkan pihak pengeluaran disebabkan pencemaran yang berlaku, tetapi setelah sampai masa ini sebenarnya dan berdasarkan kepada penulisan-penulisan juga, saya dapati bahawa yang penggunaan ini juga sangat penting. Dia mesti setara pentingnya dengan pengeluar dan penggunaan ini sama-sama menangani isu yang berkaitan dengan pembuangan plastik ini, sampah plastik ini. Ke arah kita mendapatkan satu persekitaran yang lebih sihat, lebih baik dan sebagainya. Dan secara tak langsung sebenarnya kita menyokong sustainable development goal lah dari segi alam sekitar, pengeluaran, penggunaan dan sebagainya. Baik, kembali dalam agenda Awani Asia, kita masih lagi bertemankan Encik Muhammad Azmi Abdul Hamid. Encik Muhammad Azmi adalah pengerusi Majlis Penasihat Pengguna Negara dan juga Profesor Dr. Laili Paim. Prof adalah Presiden Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia ataupun disebut sebagai MEKFI. Kalau di awal tadi kita berbincang dan juga bagaimana Prof dan juga Cikgu Azmi berkongsi pandangan mereka berkaitan dengan signifikan tema pada tahun ini, iaitu menangani pencemaran plastik, iaitu tema bagi hak pengguna sedunia 2021, tetapi untuk waktu ini dan juga segmen kedua ini kita ingin melihat kepada pengguna, hak pengguna. Kalau boleh saya nak bacakan sedikit dan apa yang boleh saya kongsikan khususnya di China, yang mana antaranya peraturan baru mengenai urus niaga ataupun urus jual beli secara dalam talian dilancarkan ketika China bergerak untuk memperketatkan peraturan mengenai perjanjian berasaskan internet dan juga memastikan persaingan yang lebih adil khususnya berkaitan dengan perdagangan dan juga urus jual beli dalam talian. Dan difahamkan peraturan baru ini bertujuan untuk mendorong operator ataupun mereka yang terlibat dalam penjualan dalam talian untuk bertindak untuk mematuhi undang-undang dan juga peraturan, melindungi hak dan kepentingan pengguna dalam talian secara khususnya dan sudah tentu mendorong kepada perkembangan ekonomi digital. Dan kalau diikutkan, data juga menunjukkan penjualan barangan fizikal dalam talian di China mencecah lebih kepada 9 trilion yuan ataupun 1.5 trilion dolar pada tahun 2020, menyumbang kepada 24.9% dari jumlah penjualan runcit itu di China. Bagaimana pula di Malaysia? Cikgu Azmi, kalau boleh dikongsikan, kalau di sini itu yang dikongsikan oleh rakan-rakan media di China, bagaimana pemerintah ataupun kerajaan di China memperketatkan peraturan baru khususnya berkaitan dengan urusan jual beli dalam talian. Di Malaysia bagaimana pada pandangan Cikgu Azmi? Ya, sebagaimana dilaporkan, nampaknya e-dagang yang dipanggil perdagangan secara digital sangat meningkat dan komplain pun yang tertinggi sekarang ialah terhadap ini. Artinya pelbagai yang telah diadukan kepada pihak kementerian maupun kepada NGO-NGO kepenggunaan. Soalnya memang kita sedar bahawa fasa berganjak kepada perdagangan dalam talian ini adalah suatu yang baru dan dia sangat pantas kerana mereka pelbagai syarikat tahu bagaimana nak sekarang ni dia ada personal contact atau fokus kepada pembeli. Ya, artinya tidak pakai iklan yang seperti billboard apa semua, dia direct, dia sudah ada suatu konteks secara langsung. Maka di sinilah eksploitasi manipulasi akan berlaku dan pengguna yang masih belum celik haknya, yang biasa terpukau dan biasa mahu untuk berada di dalam sebagai pelanggan yang mudah, banyak payah pergi kedai, kita order saja melalui talian. Akhirnya inilah yang menyebabkan pengguna banyak yang terperangkap, ya. Sebab kita punya akta-akta kita ni masih lagi sedang matang, sedang mencari apa yang paling efektif. E-dagang ini atau dagang atas pembelian atas talian ini terdedah kepada
Yang pertama ialah barangkali kita bincangkan dengan informasi setiap pembeli, informasi setiap pengguna. Kita akan diminta memberikan macam-macam sebelum kita nak mendapat talian. Kalau ada apa yang dipanggil barang-barang yang agak khusus, dia akan minta macam-macam data daripada kita. Di sinilah mulai kita akan terdedah kepada manipulasi mereka terhadap data personal kita. Dan itu satu hal. Dan satu hal lagi dalam belian antara talian ni juga banyaknya ialah kerana kita ni terikut-ikut dengan trend ya. Sebab kita hanya tengok di atas talian, kita tengok gambarnya, kita tengok komen-komen orang kata ini baik, itu bagus semua. Kita tidak seperti dulu, kita pergi ke kedai, kita jamah, kita tengok, kita soal jawab dengan penjual. Tapi talian ni semacam tidak ada, interaksi itu semakin mengurang. Cuma pembeli hanya melihat trend dan dia kata ini orang banyak beli maka dia pun nak beli. Jadi ini juga suatu trend, satu budaya yang sekarang sedang mencengkam pembeli sehingga kita tidak lagi cermat dalam membuat keputusan apakah patut kita beli ataupun tidak. Jadi saya fikir pandangan saya pembelian secara atas talian ini akan berkembang. Kita kena kaji semua apakah akta yang kita ada, apa peraturan kita ada supaya kita semakin dapat mengurangkan segala penipuan, segala manipulasi. Di samping yang sama juga, kita harus mendidik pengguna. Belian secara talian ini juga nampak simple. Tapi di sebaliknya dia sudah ada sistem. Dia sudah tahu macam mana. Kalau kita tak mau beli juga, dia tahu macam mana dia nak kontak kita lagi. Kerana kita telah memberikan data yang macam-macam kepada dia. Jadi ini ingatan saya pada pengguna dalam isu ini. Daripada apa yang dikongsikan oleh Cikgu Azmi tadi, ada dua perkara penting dalam mana melihat kepada urus niaga ataupun jual beli dalam talian ataupun e-dagang ini. Yang pertamanya kebimbangan berkaitan dengan keselamatan data dan juga yang keduanya berkaitan dengan kualiti. Saya nak pergi ke kualiti. Prof. Dr. Laili, kalau dilihat di negara China secara khususnya ada pemantauan kualiti dan juga penguatkuasaan undang-undang. Khususnya ini berkaitan dengan persaingan dalam pasaran. Pemantauan kualiti ini juga penting dalam mana bagaimana kerajaan untuk memberi fokus kepada peningkatan kualiti produk. Malah China juga antara lain bertindak untuk mengharamkan aplikasi yang telah pun melanggar hak pengguna. Bagaimana Malaysia perlu dan juga boleh mengambil iktibar dan juga menjadikan China sebagai contoh dalam melindungi hak-hak pengguna ini? Kalau kita lihat dalam pembelian ini, selain daripada harga, kualiti memang sesuatu yang sangat dipentingkan oleh pengguna lah. Ya, kerana kualiti ini yang menentukan kita dapat kepuasan dan sebagainya. Jadi pada saya kualiti ini adalah sesuatu yang penting dan selain daripada pengguna, saya rasa itu faktor yang diri pengguna itu berdasarkan kepada nilai yang dipegang, kemampuan dan sebagainya, itu menentukan pilihan dia terhadap sesuatu barang, kepada sesuatu barangan. Jadi kalau kita lihat di China, umpamanya sebagaimana yang disebutkan tadi, telah ada peraturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan pemantauan barangan yang dijual secara atas talian. Saya rasa itu sesuatu yang baik sebenarnya dalam membantu pengguna membuat pilihan. Kerana pengguna ni dia bukan semua pengguna berdaya upaya, bukan semua pengguna pandai mengawal diri dia, bukan semua pengguna pandai membuat pilihan dan sebagainya. Kadang-kadang kita memerlukan peraturan-peraturan ataupun dasar-dasar yang membantu pengguna, yang kita kata pengguna yang rentan ini, pengguna yang vulnerable ni, yang tidak ada kesedaran dan pengetahuan, tidak pandai bertindak, sekiranya mereka hak mereka dicerobohi dan sebagainya, mereka tak tahu nak buat apa, contohnya, ataupun mereka memang tak kisah. Jadi pada saya perkara-perkara yang baik berkaitan dengan jual beli atas talian ini, saya rasa kita patut melihat dan kita cuba sesuaikan dengan keadaan negara kita. Sebab saya setuju dengan cikgu tadi, pembelian secara atas talian ini dia menjadi semakin
semakin berkembang. Ini kita dapat lihat sebenarnya sebelum pandemik, semasa pandemik lagilah kita nampak akan trend itu, ya, orang membeli secara atas talian, dan kita pun menjangkakan bahawa jual beli secara ini mungkin berterusan. Jadi di situ memerlukan sesuatu yang boleh membantu pengguna dalam membuat keputusan, sama ada yang berkaitan dengan dasar polisi, undang-undang dan sebagainya. Saya rasa itu patut dilihat dan patut diperketatkan supaya orang yang menjual barangan ini tidak sewenang-wenangnya melalui iklan yang sangat canggih dan sebagainya, ataupun melalui data peribadi yang tidak ada itu, dia boleh secara langsung ataupun secara tak langsung seakan-akan memaksa pengguna untuk membeli. Jadi pada saya melihat ya, pengguna Malaysia ni, kalau kita tengok kita masih lagi banyak perkara yang kita perlu tingkatkan kepada pengguna ni, dari segi kesedaran, dari segi pengetahuan, dari segi kognitifnya, efektifnya, tindakannya. Ada masih banyak lagi, saya rasa mungkin cikgu pun setuju dengan saya, yang banyak lagi yang kita perlu mantapkan ataupun kita perlu daya upayakan lagi pengguna ni supaya dia boleh menjaga kebajikan diri dia boleh menjaga haknya, supaya ke arah pengguna yang lebih baiklah. Jadi saya juga bersetuju tadi yang kita katakan bahawa bukan setakat hak kadang-kadang ramai orang, semua orang menuntut hak dia. Kita ada banyak hak pengguna, semua orang menuntut hak dia. Tapi pada masa yang sama, kita kena juga sebagai pengguna melaksanakan tanggungjawab. Kita dah buat tanggungjawab kita sehingga kita nak menuntut hak kita. Saya rasa itu sangat penting dia berlaku seiringlah. Kita tahu hak kita tahu tanggungjawab kita, barulah kita boleh menjadi pengguna yang lebih baik. Dan untuk jual beli atas talian ini juga, saya rasa dia semakin hebat cabarannya, dan semakin banyak yang kita kena ada pengetahuan dan kemahiran. Ya, bukan setakat kita kata nampak macam mudah aja, kita klik sana klik sini kita dapat barangan, tapi kita tak tahu, kita tak dapat sekali melihat secara fizikal yang betul-betul kualiti barangan. Kita hanya percaya kepada apa yang diwar-warkan melalui internet ataupun melalui secara online. Kita hanya dapat melihat secara kasar, tapi tidak dapat menilai betul-betul kualiti sesuatu barangan. Mungkin itu yang kita, sebab soalan tadi berkaitan dengan kualiti, saya amat setuju sekiranya kita melihat ya, bagaimana kita boleh memantau yang peniaga-peniaga atas talian ini, supaya barangan yang dikeluarkan itu adalah barangan sebenar yang dijual dengan kualiti yang tertentu. Maknanya kalau dia memberikan kualiti yang baik, memang betul barangan itu pada kualiti yang baik. Bukan kata kualiti baik, tapi barang itu tidak pada tahap kualiti yang baik. Jadi saya rasa memang wajarlah untuk kita melihat balik segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan online ini, kerana dia akan berterusan dan akan menjadi semakin, saya rasa boleh kata semakin meriahlah orang membeli secara online. Jadi perlulah kepada satu peraturan ataupun satu rules, apa-apalah yang boleh menjaga hak itu. Okey, cikgu, kita tinggal lagi 2-3 minit yang akhir ini. Kalau boleh saya mencela. Akhirnya kita bercakap tentang peraturan dan juga undang-undang dalam mana melihat kepada perlindungan hak serta kepentingan para pengguna. Tadi cikgu pun ada bercakap tentang selain daripada kebimbangan kualiti, satu lagi adalah berkaitan dengan data, keselamatan data dan juga kebimbangan orang ramai tentang data yang dikongsi oleh mereka di platform digital secara khususnya menimbulkan kebimbangan kebocoran data. Bagaimana pandangan Cikgu Azmin dalam 2 minit yang terakhir ini, mungkin boleh dikongsikan melihat kepada apa hak-hak pengguna perlu tahu dalam hal keselamatan data ini? Okey, terima kasih. Dua, ya, satunya sudah ada. Kes-kesnya semakin banyak. Orang sudah membuat aduan bagaimana sebuah syarikat telah mengguna data yang dia perolehi daripada pengguna, kemudian didapati data itu disalahguna, dihantar kepada syarikat lain dan syarikat lain mengambil kesempatan itu. Itu pertama. Kes sudah semakin banyak. Dan ini terlibat dengan syarikat-syarikat yang dimiliki oleh dalam lingkungan JLC. Yang kedua ialah kita ni sudah terbudaya hanya turut saja syarikat untuk dia nak semua, ya, dia nak nombor telefon, address, dan kadang-kadang nak tanya nama mak kita. Jadi apa kaitan dengan servis itu?
kita tak pernah bertanya ya. Dia mau sebanyak mungkin. Padahal servis tu hanya memerlukan kita ada nombor telefon dan ke mana nak dihantar. Tapi ternyata dia nak nombor kad pengenalan, kemudian nak pasport, kemudian nak macam-macam. Jadi perlu ada kawalan ini. Supaya sewenang-wenangnya dia terus menggali kita ni sehingga dia kontrol data kita ya. Kemudian kita juga ada masalah budaya. Kita ni terlalu banyak masa kita belajar itu isi borang. Hal yang sama juga nama, alamat, kemudian datang borang lain kita isi lagi. Jadi budaya mengisi bagi data kepada orang ni kita tidak berhati-hati, tidak waspada apakah ini relevan data saya ini diberi pada dia. Jadi bila kita pergi mana-mana isi borang lagi, kita masuk lagi data, akhirnya kita sangat terdedah kepada bagaimana data kita ini bukan saja boleh digunakan oleh mereka di dalam negara tapi sampai ke mereka luar negara. Kita sangat terdedah dengan cara online ini di mana mereka sudah ada data-data ini. Jadi kita punya akta yang dipanggil Personal Data Protection Act ini mesti disemak mana-mana kelonggaran yang ada, clause yang ada mesti dikuatkan, mesti pastikan semua yang bertindak yang telah menyalahguna data kita itu mesti dipanggil, memberikan keterangan dan kita kena dedah kepada masyarakat awam. Kes-kes begini jangan diulangi supaya kita semua waspada terhadap menyelamatkan dan mempertahankan, melindungi data personal setiap pengguna supaya jangan disalahguna. Itu pandangan saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Muhammad Azmi Abdul Hamid ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Azmi. Cikgu Azmi adalah pengerusi Majlis Penasihat Pengguna Negara dan bersama tadi adalah Profesor Dr. Laili Paim. Prof adalah Presiden Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia MEKFI atas perkongsian yang pertamanya signifikan tema untuk tahun ini iaitu lebih melihat kepada menangani pencemaran plastik dan pada segmen yang berikutnya kita melihat kepada bagaimana hak-hak melindungi pengguna secara keseluruhannya. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.